Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita kembali, dan hari ini kita sambung lagi bacaan kita dari surah Al-Baqarah, dan hari ini kita nak baca dari ayat yang ke-243 daripada pengkau surat 39. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-243. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam, yang menciptakan dan dialah yang mematikan. Dialah yang memberi manfaat, dialah yang memberi mudarat. Yang hidup kita ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kepada Dia. Alhamdulillah. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita
dan Nabi yang terakhir menjadi penutup segala kenabian, yang mana tidak ada lagi Nabi setelah daripada baginda. Dan bila tidak ada Nabi setelah baginda, tertutuplah pintu wahyu dan terputuslah wahyu, melainkan apa yang telah lengkap sebelum daripadanya. Bila maksud terputus tu bukan tak lengkap. Terputus dan terhenti itu kerana telah lengkapnya wahyu di zaman Nabi SAW, dan baginda tu wafat dalam keadaan Islam telah pun sempurna. Juga selawat serta salam atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebut tadi, maksud utama dalam hidup kita ni adalah ubudiyah. Ubudiyah tu maknanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia paling utama. Dalam mencapai maksud tersebut, manusia ni berbagai-bagailah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling utama dalam soal ketundukan ni, bila kita tunduk dengan panduan ilmu dari Allah. Panduan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala ni sesungguhnya yang takut kepada dia betul-betul adalah para ulama. Sebab para ulama ni dia mentaati ataupun takut kepada Allah, mengikut neraca yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tu ilmu ni adalah satu perkara yang sangat besar, azim. Kemuliaan dia, fadilat dan kelebihannya. Dan yang paling utama daripada maksud dan manfaat ilmu ialah memandu seorang hamba itu mentaati Allah dengan cara yang benar. Itulah maksud kita cari ilmu. Bukanlah maksud kita nak belajar ilmu ni nak suruh kata pandai ke, nak suruh kata rajin ke, nak suruh kata apa. Sebaliknya, kita belajar ni untuk kita guna ilmu ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar. Keimanan benar mengikut apa yang Allah Taala ajar. Ibadat benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir benar sebagaimana yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dan seumpama dengannya, akhlak, semuanya kita belajar ilmu ni tujuan utama untuk memantapkan perhambaan kita kepada Allah. Dan ilmu itu sendiri adalah ibadat yang besar. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dan keberkatan dari ilmu. Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dalam bab tu, maka ayat yang kita baca pada pagi ini berkaitan dengan satu perkara di mana Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Kita baca dulu ayat tu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Alam, tidakkah kamu? Maksud dia, Tara ni kamu melihat. Tidakkah kamu melihat ilal ladzina kharaju, kepada golongan atau kumpulan orang yang keluar daripada mana? Min diyarihim, keluar daripada tempat tinggal mereka, tempat negeri mereka. Wahum ulufun, dalam keadaan mereka ni jumlahnya beribu, ramai. Wahum uluf, jumlahnya ribuan. Alfu ni seribu kan. Uluf jamak kepada ribu tadi, mana ribuan lah bahasa kita. Tujuan mereka keluar tu hadaral maut, kerana takut mati. Dia keluar kerana takut mati.
Ini sebenarnya siapa dia mereka ni? Ibnu Abi Hatim menceritakan atau meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah satu penduduk negeri yang dinamakan Dawardan. Dawardan, gitu kau baca. Dawardan. Baik. Satu penduduk negeri nama dia Dawardan. Ibnu Abbas juga kata kanu dalam riwayat Waqi' bin Al-Jarrah dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lagi, jumlah mereka 4,000 orang. Ini tafsir sebutlah ni. Kharaju firaran min at-ta'un. Dia keluar ni lari daripada ta'un. Jadi berlaku satu wabak ta'un, mereka pun lari daripada ta'un tersebut. Hadharal maut. Bukan lari tu saja-saja dah. Tujuan dia lari tu sebab takut mati. Sebab takut mati. Kemudian qalu na'ti ardan laysa fiha maut. Kita pergi lari di satu negeri yang kita tak mati. Dia lari ni pada negeri yang tidak ada kematian pada dia. Maknanya cari tempat selamat lah. Bila sampai di tempat yang dituju, faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berkata kepada mereka, matilah kamu. Famatu. Mereka pun mati. Matilah mereka. Faqala lahumullahu mutu. Bila sampai tempat tu mati semua. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Kemudian beberapa lama setelah itu, dia sebut mereka ni mati tu mati serentak. Mati serentak setelah daripada Allah perintahkan mereka mati. Famatu an akhirihim mautatan rajulun wahid. Mati dengan serentak, semua mati bergelimpangan. Fahayyazu ila hadhair wa bunya alaihim judran wa qubur wa fanu wa fatamazzaqu wa tafarraqu. Falamma kana ba'da ad-dahr, sebut dalam tafsir ni, maka matilah lama setelah daripada tu, hancur belulang tulang belulang mereka ni. Tiba-tiba datang seorang nabi daripada nabi Bani Israel. Faqala lahumullahu thumma ahyahum. Nabi tu dia pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka semua. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan mereka semua, hidup balik. Faqamu ahya'an yanzuruna qad ahyahumullah ba'da raqdatihim at-tawilah wa hum yaqulun subhanaka la ilaha illa anta. Maka tulang belulang yang ada tu dihidupkan balik oleh Allah, dibalut dengan daging, kemudian tutup pula dengan kulit, dan kemudian mereka dihidupkan seperti sebelumnya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita tu habis setakat tu. Habis setakat tu lah, dia makna dia hidup semula. Daripada cerita ni, kenapa Allah Ta'ala cerita benda ni dalam Quran untuk kita? Kenapa Allah Ta'ala cerita benda ni untuk kita? Ayat ini merupakan salah satu daripada dalil real case. Bukan setakat konsep lagi. Bukan setakat konsep. Dalam Quran ni, Allah Azza wa Jalla, antara inti utama Quran adalah Allah nak cerita kepada kita
hidup ni bukan setakat di dunia, dan kita akan kembali hidup semula di akhirat. Itu antara konten utama Quran. Hak paling utama ialah memperkenalkan Allah Tuhan pada kita semua. Bukalah mana-mana Quran. Tujuan Quran diturunkan ni, dia dalam bab ilmu ni, para ulama dia suka ambil konsep Al-Quran, di mana daripada kitab hak panjang-panjang tu mereka akan ringkaskan, ambil dia punya inti pati dia, jadilah matan-matan. Pasal apa? Konsep ringkasan ni ada dalam Quran, di mana keseluruhan Al-Quran ni ringkasan dia duduk di mana? Duduk pada surah Al-Fatihah. Dan kalau kita perhati surah Al-Fatihah, cerita dia tentang apa? Itulah dia konsep Quran. Pertama, cerita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian cerita tentang sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian cerita tentang apa? Hari kiamat. Maliki Yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Sebab tu dalam surah An-Naba Allah Ta'ala sebut amma yatasa'alun 'anin naba'il azim. Mereka berselisih pendapat tentang satu berita yang sangat besar, sangat agung. Apa berita besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awal lepas kita mati ni kita akan hidup balik. Dan mereka sangat mengingkari. Dia kata mana boleh, kita dah mati, hancur lebu, jadi tulang, jadi tanah, jadi pasir balik tu, jadi tanah lah. Macam mana nak hidup balik? Jadi mereka ingkar benda ni. Sedangkan Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa kamu kena sedar, kamu akan hidup balik lepas daripada mati. Untuk membuktikan fakta bahawa kita akan hidup balik, Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan banyak hujah. Antara hujah Al-Quran, pertama ialah konsep kekuasaan Allah. Maknanya apa? Allah yang berkuasa menghidupkan kali yang pertama pasti lebih berkuasa, lebih mampu untuk menghidupkan buat kali yang kedua. Ini salah satu daripada konsep. Allah Ta'ala kata, Allah lupa dah ayat tu, tapi nak sebutnya bahawa dialah yang berkuasa menciptakan manusia buat kali pertama, maka pastilah dia berkuasa menciptakan manusia buat kali yang kedua. Itu satu. Kemudian untuk membuktikan penciptaan semula ni juga Allah bagi contoh. Contoh macam mana? Allah Ta'ala suruh tengok macam mana setelah hujan tumbuhnya pokok-pokok yang sebelumnya mati, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kita tengok siapa yang menghidupkan dia setelah dia mati. Bagi contoh rumput kering, rumput-rumput kering mati semua. Kalau kita ambil di tempat kita, potong-potong pokok tu, ambil letak pasu, siram air, tak hidup pokok tu. Betul tak? Kita lah, kalau kita nak buat benih, nak buat benih lah ni, benih anak durian ke apa, ambil biji hak kering, mati, pokok rosak, tak jadi. Ambil batang ubi tu, hak kering dah, kita patut nak cocok, tak jadi. Nah, rumput kering tu kita pergi ambil tampal dekat tanah, tak jadi. Tapi Allah punya kekuasaan ni, dia suruh kita tengok sebagai tanda bukti kekuasaan dia. Wa anzalna alaihi al-ma falamma Allahu akbar. Anzalna alaihi al-ma ahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Bila turun hujan kena tu, tiba-tiba tazzat, bumi ni bergoncang tu, maknanya bergerak tanah-tanah ada tu. Warabat,
maka dia jadi subur. Wa ambatat, kemudian keluar pokok. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Dua contoh. Satu, konsep kekuasaan. Dua, contoh kepada kehidupan-kehidupan. Yang ketiga, ini paling baligh lagi, antara bukti paling nyata, ialah ada sampling, kaedah sampling, yang mana Allah Ta'ala telah buktikan dalam sejarah dunia ni ada dah manusia yang Allah hidupkan semula. Yang paling famous kita tahu surah Al-Baqarah. Tenang. Yang kedua surah Kahfi. Paling famous. Surah Al-Baqarah, pukul dengan lembu, hidup semula orang yang mati dibunuh. Yang kedua surah Al-Kahfi. Yang ketiga Uzair. Kisah Uzair. Uzair mati hidup 100 tahun. Al-Kahfi hidup 309 tahun. Kemudian ada lagi sampel hak Nabi Ibrahim pernah tanya, tapi Allah Ta'ala bagi contoh burung yang ambil 4 ekor burung mati, potong letak atas bukit. Lepas tu pagi datang balik burung tersebut. Ini semua bukti-bukti nyata bahawa Allah telah menyatakan Dia telah pun menghidupkan orang di dunia. Cuma orang kita je tak berasa besar benda tu. Relax, dia ada gapo. Dia tak tahu sebenarnya itu baru satu membuktikan kekuasaan, kemampuan dan bahawa manusia akan hidup semula. Untuk kehidupan selepas daripada tu, cerita panjang lagi. Allah nak buktikan ni ya dulu. Maka dia bagi sampel, dia berkuasa menghidupkan dan ada contoh dah, ada sampel dah. Ni antara yang paling dahsyat ayat kita baca ni, tapi orang tak famous cerita ni. Bahawa mereka ni 4,000 orang mati dan 4,000 orang dihidupkan semula. Cuma hak ni tidak dikenali watak dia secara individu lah. Ni ayat ni. Ayat ni 4,000 orang, kata Abdullah ibnu Abbas, daripada satu kampung nama apa nama? Dawardan, kampung Dawardan. Dawardan ni dia kena ta'un dia lagi untuk selamat daripada mati. Jadi Allah membuktikan pertama kematian ni milik Allah. Mu lari setahu mana pun aku boleh matikan kamu. Larilah ke mana pun. Sebab musabak yang berlaku ni, penyakit berapa. Sebab tu ada satu syair yang saya hafal daripada belajar zaman dulu lagi belajar. Man lam yamut bisayfin mata bighairihi tanawwa'atil asbab wal mautu wahidun. Dia kata apa? Siapa yang tak mati dengan pedang, mati juga dengan benda lain. Maknanya orang kalau lari daripada jihad sebab tak nak mati, apa mu tak pergi jihad? Takut mati. Kalau tak mati dengan pedang, mati juga dengan benda lain. Apa? Tanawwa'atil asbab. Sebab dia macam-macam. Wal mautu wahidu. Mati ni satu je. Sama ada dia nak mari sakit ke, sama ada nak mari perang ke, aksiden, kemalangan ke, keracunan ke, apa semua ni. Mati ni tetap satu je. Allah Ta'ala mematikan kita. Semua sebab saja yang berbeza. Jadi sebagai bukti nak bagi tahu kepada kita, kematian ni melarilah mana-mana pun. Dan keajaiban ni kadang-kadang Allah buat sesuatu yang kita orang kita tak pernah terfikir. Ingat tak cerita Seagate? Tahu Seagate? Seagate, kapal selam. Sequest. Kapal selam masuk dalam orang kena bayar berapa ratus ribu dolar seorang. Titan.
Titan tu nak kena bayar. Siapa ada orang kata, you imagine di saat Allah takdirkan kamu mati di dalam lautan yang dalam, you malah spend money for your death. Bayang, bila Allah takdirkan mau mati ni dibawa dalam lautan dalam, macam mana nak pergi? Mustahil. Tapi manusia ni, Allah mentakdirkan dia bayar duit untuk sampai ke tempat dia mati. Takdir Allah. Betul tak? Ada orang mati, kita malah nak cerita bab kematian takut sesi. Tapi isunya mana? Kalau Allah takdirkan seseorang tu mati dalam keadaan tertentu, pasti berlaku. Mati ni tak boleh nak lagi. Tak boleh nak lagi. Di mana saja Allah Ta'ala sebut, ainama takunu yudrikumul maut. Mana saja kamu ada, kematian akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu duduk dalam benteng yang kukuh. Lagi. Jadi kisah orang ni, 4,000 orang ni disebut dalam tafsir, dia lari daripada kematian. Berlaku ta'un, dia takut nak pada ta'un, dia lari. Bila dia lari, Allah Ta'ala kata, mati semua. Mati, 4,000 orang mati, mautatan, mauta rajulin wahid. Mati dengan satu kematian, maknanya serentak semua sekali mati. Itu satu bukti kekuasaan Allah dalam mematikan. Kemudian summa ahyahum, Allah buktikan pula dia menghidupkan orang yang dah mati. Orang yang dah mati. Wa kana fi ihyaihim ibratun wa dalilun qati'un ala wuqu'il ma'adi al-jismani yaumal qiyamah. Sebut dalam tafsir, pada kisah penghidupan mereka ada satu pengajaran dan satu hujah yang sangat-sangat jelas, kuat, menunjukkan bahawa kebangkitan semula secara jasmani. Jadi bangkit hari akhirat ni bukan hidup seperti alam mimpi tu. Orang mati, cerita akhirat ni adalah mimpi dia je. Tahu? Realiti tubuh dia ni, lah ni kita tengok memang tulang belulang dia mati, tak ada, hancur lebu. Tapi realiti akhirat ni bukan sekadar konsep dia kamu hidup di alam lain, nirwananya kamu di situ. Tak. Konsep hari akhirat ni, tubuh ni lah Allah Ta'ala akan bangkitkan semula. Ditumbuhkan balik daging-daging kita, tulang belulang kita, panca indera kita, hidup semula di atas muka bumi, atas yang akhirat nanti. Dan tubuh itulah yang akan mempersaksikan kepada Allah nanti, kami dulu begini-begini. Tangan yang sama tu akan mengaku, ya Allah, aku dulu begini-begini. Kaki yang sama kata, aku dulu begini-begini. Mata mengaku, semua kulit mengaku. Semuanya hak sama. Konsep yang Allah Ta'ala nak suruh kita yakin dan faham, ialah dia akan menghidupkan balik kamu secara jasad kamu. Bukan sekadar hidup di alam roh, alam roh dah. Jasad kamu ni, hak lain kami, kamu duduk sakit kau, kamu duduk sehat, kamu lapar kau, kamu kenyang, kamu macam-macam ni. Jasad ni lah yang akan dia bangkitkan semula. Bukan bangkit biasa-biasa dah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, kharaju fa inna haula, ataupun disebut dalam tafsir ni, fa inna haula kharaju firaran minal waba talaban li tulil hayat. Mereka ni bila lari mengharapkan umur panjang, tetapi Allah telah memberikan kepada mereka satu keputusan bahawa mereka mati tak seperti yang mereka harapkan. Mereka harap hidup, tapi Allah berkehendak mereka
mati. Baik, adapun perbuatan lari daripada wabak itu bukanlah sesuatu yang menjadi kesalahan, tidak. Bukan salahnya lari daripada wabak. Cuma dalam agama kita ada panduan. Syariat Bani Israel itu biarlah, tapi dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kamu duduk dah di tempat tu, tiba-tiba ada wabak, maka janganlah kamu keluar daripada tempat itu. Duduklah situ, kuarantin bahasa kita. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, dan kalau kamu dengar di satu negeri yang kamu tidak duduk di dalamnya ada wabak di situ, maka janganlah kamu pergi kepadanya. Itu panduan dalam agama kita. Mana tak salah kalau seorang tu bila berada dalam satu tempat ada wabak, ataupun dia duduk dalam satu tempat yang ada wabak, maka dia tak boleh keluar daripada tempat tersebut. Dan kalau ada orang belum lagi sampai, maka janganlah dia masuk. Itulah panduan dalam agama kita. Baik. Waqatilu, sambungan ayat, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah pada jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebut dalam tafsir ini, ayat ini datang setelah daripada cerita mati tadi, menunjukkan bahawa lari daripada jihad, sebagaimana lari daripada penyakit, tidak mengubah ajal seseorang. Jadi kalau orang ni, dia nak, Allah Ta'ala kata berjihadlah fi sabilillah, dia berkata aku takutlah jihad, takut mati. Maka Allah Ta'ala datangkan ayat ni setelah daripada ayat tadi, nak menyatakan bahawa lari daripada jihad sama seperti lari daripada penyakit. Isu dia apa? Tidak mendekatkan ajal dan tidak juga menangguhkannya. Kalau orang tu dia tak nak pergi berjihad, aku takutlah keluar berjihad, takut mati. Jawapan dia, mati ni duduk rumah pun mari. Jadi ada kesinambungan daripada ayat pertama dengan ayat yang kedua, di mana ayat kedua ni Allah Ta'ala kata berjihadlah, berperanglah pada jalan Allah. Ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Dan nak membuktikan bahawa cerita sebelum daripada Manzalladhi, bahawa jihad fi sabilillah ni, perang ni, tidak mendekatkan ajal dan tidak juga menangguhkannya. Bukti yang paling nyata ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid disebut dalam tafsir berkaitan dengan ayat ni. Bukti yang nyata bahawa jihad tidak orang panggil apa? Mendekatkan ajal ialah Khalid bin Al-Walid. Waktu dia nak mati, dia ni sangat sedih. Sebab dia nak mati syahid, tapi selama dia pergi perang, tak mati syahid. Tak mati syahid. Dia kata, aku dah menyaksikan perang banyak. Banyak perang aku ikut. Anggota tubuhku, semua anggota tubuhku sama ada kesan panah, kesan tikam, kesan kena belah, luka, ada berlaku. Tubuh ni penuh dengan kesan luka. Orang dulu dia panggil belang tarung. Belang tarung. Kalau muka ni duduk ada belah ni, kata main orang ni orang hebat ni. Nama kita ni dia panggil apa? Flawless.
Orang muda pun nak flawless nak. Orang lelaki pun, orang muda, orang lelaki pun muka nak comel macam orang Korea. Orang lelaki zaman dah ni aduh. Zaman dulu ni perang, orang lelaki ni perang. Malah dia panggil lagi ramai zuriat, lagi ramai anak mereka, lagi kuat sesuatu bangsa tersebut, ramai tentera dia. Jadi bila dapat anak lelaki semua ni akan diasuh menjadi prajurit-prajurit daripada kecil lagi. Kalau kita tengok cerita samurai pun lagu tu juga dia baru. Samurai lahirlah kecil dah main pedang tu, keteng. Terbaik pedang kayu lah. Kita dulu main nembok pepeng. Tapi nembok palsu berde bunyi dia ciung gitu ya. Nama dulu betul melahirkan prajurit sungguh. Jadi mereka bangga dengan kekuatan perang. Kata Khalid bin Al-Walid, tubuh aku ni setiap min udwin min a'dha'i, tidak ada anggota pun dari semua anggota tubuh aku melainkan sama ada fihi ramyah, ada kesan anak panah, au ta'nah, kesan tikaman pedang, au darbah, atau pukulan, kena lebah, kena pukul. Wa ha ana dha amutu ala firashi kama yamutul 'in. Dia kata aku ni, tapi sesaat ni aku nak mati atas katil aku. Dia kata fala namat a'yunul jubana, ya'ni annahu yata'allam likaunihi ma mata qatilan fil harb. Dia faham fala namat, dia kata tidaklah tidur mata orang-orang yang pengecut, di mana mereka tahu aku ni mati tidak terbunuh di medan perang. Tapi dia rasa sedih lah. Kenapa dia tak mati sebagai syahid? Dia nak pahala syahid. Qaddar Allah, itulah takdir. Nak sebutnya jihad ni tidaklah mendekatkan ajal seseorang. Ini kisah yang didatangkan berkaitan dengan ayat ni lah. Tapi kalau orang tanya lagi, kenapa Khalid bin Al-Walid ni dia tidak mati di medan jihad? Salah satu jawapannya kerana dia digelar pedang Allah. Maka Allah tidak redha pedang dia kalah. Sebab dia ni Allah, Nabi SAW menamakan dia sebagai Saifullah, pedang Allah. Simbol lah, maknanya dia ni seorang yang mana dengan dia ni Allah mengalahkan musuh-musuh agama. Jadi Allah tidak redha jika perang pedangnya itu kalah di medan jihad. Itu sebagai satu kemuliaan bagi dia, dia mati di atas katil, sebagai satu simbol bahawa pedang Allah tidak pernah kalah. Baik, ayat yang seterusnya terakhir. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Maka siapakah yang hendak memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, lalu Allah Ta'ala akan menggandakannya dengan gandaan-gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah dia akan menerima, dan Allah akan, wallahu yaqbidu, dia menyempitkan, dan dia melapangkan. Wallahu yaqbidu, dialah yang menyempit dan dialah yang meluaskan pemberian rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan kembali. Baik, jadi ceritanya kembali kita kepada Allah. Daripada ayat tadi sampailah kemudian cerita dia ialah kita semua ni akan kembali kepada Allah, nak ataupun tidak.
pasti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita di hadapan dia. Maka siapa yang betul-betul nak selamat dan nak bahagia di akhirat sana, maka hari ini dia berbuat baiklah kepada Allah. Salah satu daripada berbuat baik kepada Allah ialah memberi pinjaman kepada Allah. Bukan kerana Allah tu berhajat, tidak, tapi sebagai satu tanda kita ni percaya dan yakin kepada hari akhirat, bahawa kita simpan duit kita ni di sisi Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya, siapa nak bagi? Bukan sebab Allah berhajat, tak, sebagai ujian keyakinan kepada manusia. Kalau betul dia yakin hari akhirat, maka banyak mana yang dia yakin dia nak simpan untuk aset akhirat dia. Amanat saham akhirat. Kalau dia betul yakin, banyak mana dia nak simpan untuk akhirat. Kalau dia yakin dia akan kembali kepada Allah, dia yakin hari akhirat tu ada. So setiap orang ni akan berinteraksi dengan hari akhirat atau berinteraksi dalam kehidupan dunia setinggi mana keimanannya dengan hari akhirat. Benar tak? Kita waktu nak bagi RM1 lah, bagi RM1 lah. Contoh, abang lalu RM2 kita pun tengok. Kita tu start masuk juga tu. Semoga Allah Ta'ala melapangkan bagi kita dan mengampunkan kekurangan kita lah. Tengok duit, moga kita duk mikir aku nak guna begini lagi. Ada macam-macam lah kepala kita ni untuk dunia pun dah. Tapi bila siapa tu duk balik ni RM1, ada biru, ada hijau, ada merah, ada oren, lepas tu ada biru hok gelap nak kat lalu tu senang fikir, nak bagi hok biru ni malu ke abang biru hok tua tu. Nah, tengok sekali lagi, hijau boleh kira, dah hijau boleh dah kira. Tapi dia lebih fikir, tak kira lah hijau, pada oren pun ada, merah pun ada. Biasa kita ambil tengah-tengah lah. Nak ambil tengah tak apalah, ambil ni lah tengah bagi. Pasal apa? Itulah keyakinan yang ada. Kalau orang tu lagi yakin, Abu Bakar As-Siddiq, rasa kalau dia buka tengok ngoreng tu habis semua sekali dia ambil bubuh pun. Keyakinan dia kepada hari akhir. Kita akan berinteraksi dengan kehidupan kita sejauh mana keyakinan kita kepada hari akhirat. Dan kalau kita terkurang, tersalah, tersilap, dengan keyakinan itulah juga kita akan minta ampun banyak-banyak, ya Allah, ampunkanlah aku tak boleh buat hal sebagaimana orang lain buat, tak mampunya, tak begitu jahilnya, kekurangan, lalai, alpa, macam-macam lah. Dengan keyakinan kita kepada hari akhirat, itulah juga kita minta ampun dan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah ayat yang kita dapat baca hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, ayat yang ke 246. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God reverse your life. Oh, tadi ada nak cerita satu video saya tengok kemarin. Tak lagi. Tu dah tak apa. Kemarin saya tengok satu video. Video ni ada Mak Saleh ni, dia buat social eksperimen. Social eksperimen. Cuma dia buat tu, dia ni missionary Kristian. Di hujung video tu tak betul lah. Cuma awal-awal tu boleh lah kita nak, boleh pakai jugalah sikit video dia.
Video dia ni, dia pergi interview beberapa orang. Budak orang perempuan lah, 3 orang. Dia lelaki, orang rata ke, tapi dia ni missionary lah. Dia kata, do you believe in hell and heaven lah? Heaven. Percaya tak syurga ke neraka? Dia kata percaya. Lepas tu dia tanya tengok, when you die, bila kamu mati, mana kamu rasa kamu akan pergi? Dia tanya. Jawab di budak perempuan tu, dia tanya heaven. Dia mau tanya heaven. Bila-bila gelap ketawa. Dia kata, why do you think you will go to heaven after you die? You die. Budak tu mula duk mikir. Sebab I am a good person, dia kata. Aku pun sebab aku orang baik, mesti aku baik. Lepas tu dia kata, okey, kita dalam Bible ni, dia kata dia lah, ada 10 commandment ke depan? 10 commandments, dia kata. Ada nak tanya mu, do you drink alcohol? Tanya budak. Dia pun sudah nak jawab. Lepas tu ni, ada tak mu tidur dengan lelaki hak mana tak? Orang putih lah ni kan biasa benda tu kan. Dalam lumrah dia. Mula tak boleh nak jawab aku. Dia pun jadi bingung. Sebab dia kata, boleh tak kalau aku kata membuat sesuatu yang Tuhan larang, Tuhan tu ada hak untuk masukkan kamu ke dalam neraka? Dia mula lagi gelabah. Saya kata, bagus juga buat lagu ni soalan dia. Cuma di hujung tu dia jawab kata, tapi jangan bimbang, sebab Tuhan dah buat sesuatu untuk ampunkan dosa kamu. Dia pergi kat situ. Tuhan dah buat sesuatu untuk ampunkan dosa kamu. Dia kata, don't worry. Dia panggil God die for your sin, dia kata. Dia kata ni mengaruh, fail lah. Awal-awal tu dia punya konten tu, saya kata, betapa manusia ni kalau dia yakin akan hari akhirat pembangkitan, dia akan fikir, aku ni kalau mati ni di mana tempat aku. Di awal tu comel dah. Tapi bila dia bawa God die for your sin tu kat, habis lah. Fail lah. Sebab konsep tu memang sangat-sangat, bukan sangat syirik lah, yang batil. Nak mengatakan God die tu, Tuhan mati tu salah dah. Macam mana Tuhan nak mati? Dan kalau Tuhan nak mengampunkan dosa, tak perlu pun dia mati. Dia boleh dia mengampunkan dosa. Jadi konsep yang sangat tak masuk akal. Seseorang yang nak memaafkan seseorang, dia kena punish diri dia untuk mengampunkan seseorang. Saya pukul dia, saya pun minta maaf dengan dia. Dia tak boleh maafkan saya sehingga dia pukul diri dia sendiri dulu. Itu konsep yang tak betul lah. Allah nak maafkan hamba, dia boleh maafkan. Tuhan nak boleh maaf je lah. Tiba-tiba dia bina satu konsep untuk orang percaya Nabi Isa mati dekat cross, salib dia tu. So dia kata ni anak Tuhan, Tuhan mati. Apa? Untuk tebus dosa-dosa kamu. Ini semua konsep yang sangat salah lah kita kata. Cuma kita nak ambil video awal tadi. Kalau kita betul-betul fikir iman dengan hari akhirat, kita nak masuk syurga, dan kita kena buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah redha. Dan semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita, memegang ubun-ubun kita, memandu semua anggota kita ni, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan semualah termasuklah hati kita kepada apa yang menjadi ibadat dan keredaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.